Jadi memiliki akidah yang betul, iman yang betul, Islam yang betul adalah sesuatu yang sangat berharga. Ia akan menyelamatkan kita daripada kekal dalam neraka Allah Subhanahu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. Alhamdulillah, tuan-tuan yang mulia, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan kurniaan dan kasih sayang daripada Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang, kesempatan kepada kita, masa lapang, kesihatan dan segala-galanya untuk kita datang ke rumah Allah sama-sama menunaikan perintah Allah dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah memberikan kepada kita kesihatan dan masa lapang. Dan alhamdulillah kita dapat gunakan kesihatan dan masa lapang yang Allah berikan kepada kita untuk kita membuat amal ibadah, pahala yang akan menyelamatkan kita daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat esok. Dua perkara yang manusia selalu tertipu dengan perkara tersebut, iaitu kesihatan dan kelapangan, masa lapang. Jadi ramai hari ini yang berkata, tak apalah, saya muda lagi, nanti dah tua-tua nanti baru saya buat amal ibadah. Banyak lagi masa yang saya ada. Saya masih muda, saya masih sihat. Nanti tua-tua, dah hujung-hujung nanti barulah saya datang masjid, barulah saya buat amal ibadah, barulah saya nak buat segala perintah Allah yang Allah wajibkan kepada saya. Jadi sebenarnya itu satu kesilapan yang besar, yang kita tertipu dengan nikmat yang Allah bagi tadi. Nikmatani maghbun fihima as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang manusia selalu tertipu. Pertama, kesihatan. Jadi Allah bagi kita sihat, alhamdulillah. Setiap masa dan keadaan Allah bagi kita sihat, daripada kita muda sampai dah kita tua. Jadi bila kita tua ni, seperti mana yang kita tahu, macam-macamlah penyakit datang. Masa tu baru kita nak buat amal ibadah, barulah kita nak buat kebaikan, barulah kita sibuk nak buat baik. Kita ada orang yang rugi. Mungkin kita boleh buat tapi tak banyak. Ataupun mungkin kita boleh buat tapi tak istiqamah. Mungkin kita boleh buat tapi tak dapat kemanisan, kesedapan, keseronokan daripada amal ibadah tersebut kerana faktor kesihatan yang mengganggu kita. Dan begitu juga masa lapang yang Allah berikan kepada kita, kita selalu tertipu. Selalu dikatakan bahawa saya masih muda, banyak lagi masa saya, banyak lagi masa lapang, banyak lagi masa yang Allah akan berikan kepada saya. Baru umur 30, baru umur 40, nanti umur 60. Kita adalah orang yang rugi. Kita adalah orang yang tertipu dengan masa lapang yang Allah berikan kepada kita. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan yang mulia, berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah kerana Allah memilih kita untuk jadi orang yang tidak tertipu dengan dua nikmat ini. Itu nikmat kesihatan dan nikmat kelapangan. Alhamdulillah, Allah bila kita datang ke rumah Allah, satu perintah Allah yang begitu agung, dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan pahala yang begitu banyak insya-Allah yang Allah akan janjikan dalam melakukan amal ibadah ini.
Dan insya-Allah kesan daripada amal ibadah ini akan menyelamatkan kita daripada azab api neraka. Dan mungkin mudah untuk kita menjawab soalan kubur, untuk kita menerima buku amalan kita dengan tangan kanan, dan untuk kita melepasi padang mahsyar, melepasi titian sirat, dan akhirnya insya-Allah kita akan dimasukkan ke dalam syurga tanpa dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sukanya saya pada hari ini insya-Allah tuan-tuan untuk berkongsi dengan tuan-tuan perkara yang sangat penting. Sebelum kita mati bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita mesti mati dalam keadaan berpegang dengan akidah yang betul. Kerana hari ini tuan-tuan yang mulia, ramai, terlalu ramai orang yang mati dalam keadaan akidah yang salah, mati dalam keadaan tidak sempat mengucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh kerana itu, ada ulama berkata, bukan ulama dahulu, ulama sekarang dan masih lagi hidup ulama tersebut, memiliki akidah yang betul dan benar adalah suatu perkara yang sangat berharga, yang akan menyelamatkan kita daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ataupun memiliki akidah yang benar dan betul adalah sesuatu yang sangat berharga, yang akan menyelamatkan kita daripada kekal dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah kata dalam Al-Quran, inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah Taala ialah agama Islam. Itu alhamdulillah. Kita tidaklah kafir. Kita tidaklah kafir. Alhamdulillah kita Islam. Tapi Nabi kata, wa taftariqu ummati ala 72 millah. Umat aku akan terpecah kepada 73 golongan. Kulluhum finnar. Islam tak Islam. Umat Islam itu sendiri akan terpecah kepada 73 golongan. Kulluhum finnar. Semua mereka akan masuk ke dalam neraka Allah Taala illa millatan wahidah, kecuali satu golongan. Qalu man hiya ya Rasulullah. Sahabat bertanya, siapakah dia wahai Rasulullah? Nabi menjawab, ma ana alaihi wa ashabi. Satu saja. Nabi tak kata kulluhum finnar illa salasah. Semua mereka masuk ke dalam neraka Allah kecuali 3. Jadi kalau 3 kita ada pilihan. Saya nak pilih yang pertama, nak pilih yang kedua, ataupun nak pilih yang ketiga. Kulluhum finnar illa khamsah. Contohnya Nabi katalah, semua mereka masuk neraka kecuali 5. Jadi kita boleh pilih 1, 2, 3, 4, 5. Tapi masalahnya sekarang ni, Nabi kata kulluhum finnar illa millatan wahidah. Satu. So no choice, tak ada pilihan. Bila kamu beragama Islam, kamu tidak ada pilihan untuk memilih akidah. Tak ada pilihan untuk memilih mana akidah yang ni ke akidah yang itu ke, tak ada. Kita satu saja. Ma ana alaihi wa ashabi. Sesuatu yang mana aku dan sahabat-sahabat aku berpegang dengan dia. Nabi dan sahabat-sahabat berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Sesiapa yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, mereka adalah orang yang berjaya, orang yang terselamat daripada api neraka, dan insya-Allah tidak ada tempat yang ketiga di akhirat sana, sama ada neraka ataupun syurga. Kalau kita terselamat daripada neraka, insya-Allah kita akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi memiliki akidah yang betul, tuan-tuan. Setiap daripada kita sebelum kita mati bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kena pastikan akidah kita adalah akidah yang betul. Akidah yang betul hanya satu, tidak ada pilihan, seperti mana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tuan-tuan, sebagai orang yang Islam, yang beriman kepada Allah, wajib kita berakidah dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan ada pula yang kata, ustaz ta'assub ke? Bukan ta'assub. Kita tidak ada pilihan. Ustaz ta'assub, terlalu ta'assub dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah ni. Tak, bukan ta'assub. Kita tidak ada pilihan. Kalau ada pilihan dan kita ta'assub dengan satu tu, baru betul kita ta'assub. Macam ada 1, 2, 3. Dan kita hanya berpegang dengan satu ini, terlalu ta'assub, terlalu, itu baru betul. Kan?
Yang ada satu. Satu ni je. Tak boleh buat apa kan? Adakah dengan kita berpegang dengan satu ni kita dianggap ta'assub? Tidak. Dan hanya satu ini saja yang benar, yang akan menyelamatkan kita daripada kekal dalam neraka Allah Ta'ala. Jadi sebelum kita mati tuan-tuan, sebelum kita mati, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, perakhiran, akhirkan kami, matikan kami dalam perakhiran yang baik, dan jangan engkau akhiri kami dengan perakhiran yang buruk. Salah satu daripada perakhiran yang baik, mati dalam keadaan yang baik, ialah mati dalam keadaan husnul khatimah. Ialah salah satunya ialah mati dalam keadaan berakidah dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tuan-tuan, setiap daripada kita wajib belajar apa itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah intisari ataupun macam mana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berpegang dengan Al-Quran dan Hadis, berpegang dengan akidah, berpegang dengan segala perkara yang berkaitan dengan akidah. Wajib belajar tuan-tuan. Tak tahu, kena belajar. Dan saya boleh kata, bukan saya kata, dalam kitab bagi tahu. Tuan-tuan boleh rujuk sendiri kitab. Dan dah ada asatizah kita yang mengajar tentang akidah di sini. Sifat 20 di sini. Kalau tanya hukum, apa hukum mempelajari ilmu tauhid? Apa hukum mempelajari ilmu akidah? Iaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hukumnya adalah wajib. Wajib ain, fardu ain. Fardu ain ini macam sembahyang. Sembahyang dapat pahala, tak sembahyang berdosa. Ma la yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Sesuatu yang diberi pahala kerana melakukannya dan diberi dosa kerana meninggalkannya. Wajib. Belajar dapat pahala, tak belajar berdosa. Apa dah lagi kalau kita tak tahu? Tak tahu. Tak tahu, Ustaz. Tak tahu. Jadi hari ini tuan-tuan, ramai orang yang sesat, ramai orang yang terikut, ramai orang yang keliru, ramai orang yang was-was, ramai orang yang bermacam-macam lagi lah. Kerana apa berlaku begitu? Kerana mereka tidak ada ilmu, kerana mereka tak tahu, kerana mereka tidak belajar, kerana mereka tidak ada pengetahuan tentang ilmu akidah. Jadi hari ini tuan-tuan timbul, minggu lepas pun kita baca, saya sendiri pun baca khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat menceritakan tentang menjauhi ajaran sesat. Macam-macam ajaran sesat yang datang masuk ke dalam negara Malaysia dan masuk ke dalam hati-hati umat Islam pada hari ini. Macam-macam, wallahi. Jadi kalau kita tak tahu tuan-tuan, kita tak faham, kita tak ambil tahu dan kita tak tahu pun, waliyazubillah, minta lindung daripada Allah, kita takut kita keliru. Minggu lepas dalam khutbah Jumaat tu dia kata ajaran sesat yang datang daripada Indonesia. Ni pula ajaran sesat yang ada dalam Malaysia sendiri, kita tak kira lagi. Tak kira lagi tuan-tuan. Belum bawa akidah, kita belum cerita lagi bid'ah-bid'ah yang dilakukan. Waliyazubillah, minta lindung daripada Allah. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita semua daripada mati dalam keadaan su'ul khatimah. Antara mati dalam keadaan su'ul khatimah adalah mati dalam keadaan berakidah dengan akidah selain daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Waliyazubillah, minta lindung daripada Allah Ta'ala. Jadi hari ini mereka datang buat kerja mereka. Mereka buat kerja, kita pun buat kerja. Kita pun kena buat kerja lah. Mereka sebarkan akidah mereka, kita pun kena sebarkan akidah kita. Mereka menyebarkan pahaman mereka, kita pun kena sebarkan pahaman kita. Hari ini orang tidak ada ilmu. Jadi mereka tidak dapat nak membezakan mana akidah yang betul, mana akidah yang salah. Kalau tuan-tuan baca kitab akidah Sifat 20, banyaklah tuan-tuan buka kitab akidah Sifat 20. Antara dasar ilmu akidah adalah apakah tujuan ataupun faedah, kesan hasil daripada kita mempelajari ilmu akidah. Hasilnya ialah kita dapat membezakan mana akidah yang salah dan mana akidah yang betul. Jadi hari ini timbul, tuan-tuan pun tahu, mungkin lalu dekat media sosial tuan-tuan, satu firqah yang baru. Nabi kata ada 73 je.
Dan ni ada pula yang baru ni, tak tahulah yang keberapa pula, 74 kot. Yang mengatakan Muhammad itu adalah Tuhan, Allah itu adalah Rasul. Datang mana akidah ni tuan? Dan ramai pula pengikutnya tu. Ada pula orang yang ikut. Jadi kenapa berlaku begini? Kerana mereka tidak ada ilmu tuan. Kerana mereka tidak ada pengetahuan, langsung tidak ada pengetahuan tentang ilmu akidah yang betul. Sebab tu dia kata memiliki akidah yang betul akan menyelamatkan kita daripada kekal dalam neraka Allah Ta'ala. Dan ini satu yang sangat berharga. Sesuatu yang sangat berharga. Wallahi, sesuatu yang sangat-sangat berharga itu memiliki akidah yang akan menyelamatkan kita daripada kekal dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Memang ada hadis yang mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Memang ada hadis yang mengatakan, adakah kita sanggup untuk menanggung azab api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Jadi akidah tadi itu akan menyelamatkan kita daripada kekal. Insya-Allah kita tak akan kekal dalam neraka Allah Ta'ala. Kerana kita mati dalam keadaan berakidah dengan akidah yang betul. Dan insya-Allah kita akan bukan insya-Allah lah, maksudnya mungkin kita akan direndam oleh Allah Ta'ala dalam neraka kerana dosa yang kita lakukan. Jadi dosa itu pun nak selamatkan diri kita daripada terus tak masuk neraka Allah Ta'ala. Kita kena pelihara pula diri kita daripada melakukan dosa, taat perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah yang itu akan menyelamatkan kita daripada tidak masuk neraka langsung. Bertambah dengan akidah yang betul dan amal yang betul, insya-Allah akan selamatkan kita daripada masuk neraka langsung. Terus masuk syurga. Jadi ada orang cakap, okeylah masuk neraka dulu. Okey ke tak okey? Masuk neraka dulu. Nanti satu masa direndam dalam neraka Allah Ta'ala dalam satu masa yang wallahu alam, Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Satu hari nanti akan dimasukkan ke dalam syurga. Kerana kita berakidah dengan akidah yang betul. Tak okey juga sebenarnya. Sebab kita kena masuk neraka dulu. Kita mampu ke nak tanggung azab api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ada orang faham hadis, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir kalamnya dapat mengucap kalimah la ilaha illallah, pasti dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, memang betul hadis tu. Mesti dia akan masuk syurga walaupun dia akan direndam dalam neraka kerana dosa yang dibuat. Dia pernah tak sembahyang, dia pernah minum arak, dia pernah berzina. Ini contoh. Tak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan dia mati dalam keadaan begitu. Dan alhamdulillah Allah bagi pada dia dalam husnul khatimah, mati dalam keadaan la ilaha illallah. Tapi begitu ke tuan-tuan? Katakanlah Allah bagi kemuliaan kepada dia walaupun dia buat dosa, tapi akhir kalam dia dapat ucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi bagaimana mungkin satu orang yang buat dosa sepanjang hidup dia tapi akhir kalam mengucap kalimah la ilaha illallah? Kalau Allah nak bagilah, itu kuasa Allah. Tetapi daripada segi zahir manusia, kita tak begitu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Kalau kamu buat satu kebaikan, walaupun sebesar zarrah, kamu akan lihat kebaikan tersebut. Kamu buat satu keburukan, walaupun sebesar zarrah, kamu akan lihat keburukan yang kamu buat tersebut. Kedua-duanya Allah akan memperlihatkan kepada dia ni di hari akhirat itu. Macam tu juga, siapa yang berat timbangan amalan kebaikannya, maka akan mendapat kehidupan yang diredai oleh Allah Ta'ala. Sesiapa yang ringan timbangan amalan kebaikannya akan mendapat neraka hawiyah. Itu kita. Allah nak bagi sesuatu yang besar tu lainlah. Allah nak bagi sesuatu kemuliaan kepada dia, itu lain, itu daripada Allah. Insya'a 'adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Kalau Allah nak azab, Allah azab. Kalau Allah nak ampunkan, Allah boleh ampunkan. Kita kena faham betul-betul perkara ini. Kita jangan salah faham. Ramai orang salah faham tentang perkara ini. Tak apalah.
Buat dosa, kan? Saya buat dosa, akhir kalam ucap kalimah la ilaha illallah. Masuk syurga. Selesai. Jadi saya dua-dua dapat. Saya dapat berfoya-foya dekat dunia. Dan ke akhirat saya masuk syurga. Dua-dua saya dapat. Tak semudah itulah. Walaupun dia dapat dapat seperti mana yang dicakap tadi. Allah bagi. Dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah Ta'ala, Allah bagi. Dia berfoya-foya dekat dunia, akhir kalam Allah bagi kemuliaan dekat dia, ucap kalimah la ilaha illallah. Ini bukan mudah, tuan. Satu lori yang membawa tembikai, bila dia terbalik tak mustahil. Mustahil keluar susu, mesti keluar tembikai. Satu contoh yang mudah untuk kita faham. Mustahil keluar susu, keluar benda lain. Mesti keluar tembikai. Kalau lori tembikai, terbalik, keluar durian, saya pun nak. Musangking. Keluar durian musangking. Lari, kejar. Ambil durian itu, terbalik. Tapi masalahnya tak begitu. Tapi katakanlah begitu. Lori tembikai, terbalik, keluar durian. Katakanlah begitu. Allah buat. Allah bagi. Tapi logik manusia begitu kan? Kayak cerita kudratullah tu Allah boleh buat dah. Allah boleh buat. Allah tukar Nabi Ismail jadi kibas, kuasa Allah. Allah buat. Allah hantar malaikat 7,000, 8,000, 10,000 bantu sahabat dalam peperangan Badar. Allah boleh buat. Kuasa Allah. Allah boleh buat. Dengan kudratullah, dengan iradatullah, boleh berlaku benda tu. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Tidak ada perkara yang wajib bagi Allah Ta'ala. Semua perkara bagi Allah Ta'ala adalah harus. Ini satu perkara yang kita kena faham juga. Sekalipun begitu tuan-tuan, dia mati dalam keadaan dapat mengucap kalimah la ilaha illallah walaupun dia buat dosa banyak, mati. Dia pasti akan direndam dalam neraka Allah Ta'ala kerana dosa yang dia buat. Masalahnya, kita sanggup ke nak tanggung azab api neraka Allah Ta'ala yang begitu dahsyat. Yang tak mampu lah. Wallahi tak mampu nak tanggung. Jadi kalau boleh lah. Kalau boleh, menyelamatkan kita daripada azab api neraka terus. Jadi akidah yang benar hanya menyelamatkan kita daripada azab, daripada kekal dalam neraka. Satu hari nanti Allah akan keluarkan kita daripada api neraka kerana dalam hati kita ada iman, ada akidah yang betul. Tapi kita mampu ke nak tanggung azab api neraka Allah Ta'ala yang satu hari bersamaan dengan 1,000 tahun di dunia. Satu titik api jika diletakkan di bumi akan kering semua bumi. Bak kata Ustaz Azhari terus, kita ride daripada KL sampai ke Kuantan. Sampai ke Kuantan kita letak pipi kita dekat exhaust. Boleh tahan ke? Kalau yang tu tak boleh tahan, tak payahlah. Tak payah masuk neraka. Api neraka 69 kali lebih panas lagi daripada exhaust kita tadi. Tak mampu. Wallahi kita tak akan mampu. Jadi sepatutnya lah, sebaik mungkin kita selamatkan diri kita daripada tidak masuk neraka langsung. Yang tu kita kena melakukan amal kebaikan dan tinggalkan larangan Allah. Jangan buat larangan Allah Ta'ala dan beramal dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu insya-Allah akan menyelamatkan kita daripada masuk neraka terus. Dan dengan akidah yang betul, insya-Allah akan menyelamatkan kita daripada api neraka dan masukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi memerlukan proses tuan-tuan untuk kita faham, untuk kita berakidah dengan akidah yang betul. Setiap daripada kita kena belajar. Itu saya pesan sebagai imam di sini, saya pesan kepada tuan-tuan, kalau ada asatizah kita yang mengajar tentang akidah, mohon duduk, bagi perhatian. Sekejap, saya rasa ustaz tu tak ada lah renjuk sampai pukul 9. Macam biasa, azan isyak dia akan berhenti. Dan duduk. Di sini mungkin, saya tak ingat ustaz apa. Ustaz Zulkifli Mas'ud tak silap saya. Ada mengajar. Sebulan 2 kali macam tu lah. Tuan-tuan duduk. Wallahi tuan-tuan. Kalau kita tak buat
Kita tak faham, kita tak tahu. Satu, kalau kita betul-betul tak tahu, kita berdosa. Dah lah. Satu. Tak tahu tu berdosa. Dan dosa yang kedua dengan kita tak belajar pula. Dah lah tak tahu. Tak tahu tu satu dah. Tak berdosa tak tahu. Tahu dapat pahala, tak tahu berdosa. Bila tak tahu, kena belajar. Belajar dapat pahala, tak belajar berdosa. Dia 2 kali dosa kalau tak belajar. Jadi kalau tanya hukum, memang wajib. Wajib apa? Wajib ain, fardu ain. Seperti mana sembahyang. Yang belajar. Nabi kata, Allah kata dalam Al-Quran, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana, wahai Tuhan kami, ib'ath, utuskanlah. Ib'ath rasulan, utuskanlah. Rabbana wa ba'ath fihim, wahai Tuhan kami, utuskanlah seorang rasul. Nabi Muhammad ni rasul, bukan Tuhan. Janganlah ada di kalangan tuan-tuan, ada anak-anak tuan-tuan ni. Jadi kita mungkin selamat, alhamdulillah. Kita dah tua kan, dah belajar, kita selamat. Anak-anak muda kita apa? Yang umur 18 tahun, yang baru nak balik tahun ni 15, 16, 17, 18 sampailah umur 25, 26, 27 tu, kalau tidak didedahkan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tak mustahil. Bukan tak mustahil, tuan-tuan. Dia memang peratus dia besar. 70, 80%, 90% dan mungkin sampai ke tahap 100% akan terdedah dengan akidah yang rosak. Salah satu daripadanya adalah yang inilah. Ini Nabi kata, Allah kata dalam Al-Quran, Rabbana wa ba'ath fihim, wahai Tuhan kami, utuskanlah satu orang rasul di kalangan mereka. Rasul, satu orang rasul. Nabi Muhammad ni bukan Tuhan, rasul. Yang samakan Allah dengan makhluk, yang samakan makhluk dengan Allah. Allah adalah innani anallah, aku adalah Allah, tidak ada Tuhan melainkan aku, sembahlah aku, abdikanlah diri kepada aku dan dirikanlah solat untuk mengingati aku. Jadi Muhammad adalah rasul. Jadi kalau satu orang tu dia berakidah dengan akidah yang tadi tu, Muhammad adalah Tuhan, Allah adalah rasul, macam mana tu? Cannot imagine, tak betul lah. Dah lah tak betul dia kata pula kat kita pula tak betul. Korang semua ni yang ada dalam majlis ni, korang semua ni tak betul. Akidah korang selama ni tak betul. Yang korang pegang Muhammad adalah rasul, Allah adalah Tuhan, tak betul. Terbalik. Muhammad kat atas, Allah kat bawah. Yang kita duk pegang selama ni, Allah adalah Tuhan, Muhammad adalah rasul. Jadi korang selama ni sesat selama ni, katanya mereka lah. Terbalik pula. Siapa yang terbalik? Kamu yang terbalik ke kami yang terbalik? Kamu yang terbalik sebenarnya. Muhammad adalah rasul, Allah adalah Tuhan. Bukan Muhammad adalah Tuhan, Allah adalah rasul. Mana satu yang betul ni? Jadi orang yang tak belajar, dia keliru. Orang yang tak ada ilmu, tak tahu. Ramai tuan-tuan yang dekat luar sana, wallahi, ramai yang dekat luar sana yang tak tahu, yang tak belajar, yang jahil. Jadi orang yang tak tahu, yang tak belajar, terutamanya anak-anak muda kita yang tidak didedahkan dengan ilmu akidah ni tuan-tuan, akan sesat. Dan kita pun dah tahu, anak-anak muda ni adalah aset kepada negara. Dan ini adalah perancangan orang yang bukan Islam. Dan dia gunakan orang Islam sendiri untuk menyesatkan orang Islam. Perancangan orang yang bukan Islam dan gunakan orang Islam, mereka nak ajak kita sembah berhala itu terang-terangan sangat. Tak adalah mereka nak buat macam tu, dan kalau mereka buat macam tu pun kita tak akan ikut. Takkan kita nak sembah berhala? Takkan kita nak pergi duduk kat kemunting tu? Taklah, dia tak buat macam tu. Takkan lagi kat bukit Kesongko tu duduk kat sembah berhala? Tak, dia tak akan ajak kita buat macam tu. Dan kalau dia ajak pun, kita tak akan buat pun. Tapi dia gunakan orang Islam untuk menyesatkan kita bersama dengan pula kita ni jahil, tak tahu, keliru habis, buah habis. Dengan keadaan begitu tuan-tuan, dan dia cuba rosakkan anak-anak muda kita, supaya anak-anak muda kita ni bila dia sampai ke umur yang macam kita ni, macam tuan-tuan ni, dia tidak boleh memberi manfaat kepada orang yang selepas. So terhenti di situlah kebaikan. Jadi habislah merosak
segala keturunan kita yang akan datang. Rosak habis. Dan itulah perancangan Yahudi dan Nasrani. Dan mereka tak akan gunakan mereka. Mereka gunakan tali barut orang Islam daripada dalam ni untuk merosakkan orang Islam sendiri. Ada selamat kan? Selamat kan? Saya dan tuan-tuan semua. Kita mungkin selamat anak-anak kita yang dekat bawah umur 16-17 tahun. Yang baru nak naik, baru nak membesar ni, anak-anak saya ni. Wallahi, anak-anak saya umur 4 tahun, 6 tahun. Dan 10 tahun akan datang, mereka dah umur 16 tahun. Yang umur 16 tahun, 10 tahun akan datang, dah jadi besar. Dah jadi dewasa pula. Jadi kalau yang dewasa sekarang ni rosak, bila mereka besar, nanti mereka tak mampu untuk memberi manfaat kepada generasi yang akan datang. Maka rosaklah seluruh generasi kita sampailah Allahu a'lam, sampai kiamat. Takut kalau kita terus dalam keadaan begini. Jadi betul lah perkataan tu, mereka dah lama rancang, kita yang lalai. Ingatkan perkataan tu biasa-biasa je, rupanya perkataan tu dalam sebenarnya. Kita tak nampak, kita tak sedar, kita masih lagi berada di dalam kelalaian. Jadi Allah kata Rabbana wa ba'ath fihim rasulan. Rasul, bukan Allah, bukan Tuhan, utusan daripada Allah. Sama macam Kristian, mereka mengatakan Nabi Isa itu adalah anak Allah. Kamu ni salah faham. Bukan anak Allah, utusan daripada Allah. Nabi Muhammad bukan Tuhan, utusan daripada Tuhan. Kamu salah faham. Kamu salah faham tak apa. Kamu membuatkan orang lain yang salah faham. Dhalla wa adalla. Kamu sesat tak apa. Kamu menyesatkan pula orang lain. Wal-iyazubillah. Tak lindung daripada Allah Ta'ala. Kamu buat dosa tak apa. Bukanlah tak apa. Okeylah. Seorang-seorang. Ajak pula orang lain buat dosa. Lainlah. Tambah lagi lah. Dosa kamu pun tak tertanggung. Nak tanggung pula dosa kamu ajak orang lain buat dosa. Allah. Dosa dia. Dia buat tu dosa dia. Kamu ada satu dosa yang lain. Dosa mengajak orang lain buat dosa. Satu dosa. Kamu sesat. Kamu mengajak orang lain sesat pula. Kamu buruk. Kamu mengajak orang lain buat buruk pula. Tak baik. Tak betul juga. Jadi Nabi kata, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan. Kami mengutus, wahai Tuhan kami, utuskanlah seorang rasul. Fihim, di kalangan mereka. Rasul yang ada di kalangan mereka. Bukan, ini kalau kita lihat daripada zaman Nabi Adam sampailah sekarang. Rasul ni bukan orang lain. Rasul ni bukan orang lain. Rasul adalah apa? Satu orang yang datang daripada kalangan mereka. Nabi bukan orang lain. Nabi adalah orang Arab jahiliyah. Allah lantik Nabi daripada kalangan orang Arab jahiliyah. So orang yang menentang Nabi, di sekeliling Nabi itu bukan orang lain. Pakcik Nabi, sepupu Nabi, saudara mara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan buka sejarah, buka kitab-kitab kisah nabi-nabi yang terdahulu, buka Al-Quran, buka kitab kisah sunnah Nabi, buka tengok siapa nabi-nabi kita ni, siapa, datang daripada mana. Mereka bukan datang daripada orang lain, mereka datang daripada kaum mereka sendiri. Allah lantik daripada kalangan mereka untuk memberi peringatan kepada kaum mereka sendiri. So, yang berjaya, yang ikut berjaya, yang tak ikut binasa. Minta dengan Allah, wahai Allah, lantiklah seorang rasul di kalangan mereka. Nabi Muhammad lah. Yatlu alaihim ayatik, yang membacakan ke atas mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Engkau wahai Allah. So Nabi diutuskan menjadi rasul, bukan Tuhan lah, Nabi rasul. Jelas dalam Al-Quran bagi tahu. So, jangan ada di kalangan tuan-tuan ataupun anak-anak tuan-tuan yang salah faham tentang perkara ini. Nabi adalah rasul, bukan Tuhan. Rasul membacakan ke atas mereka, iaitu kaum jahiliyah, akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala.
30 juzuk Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi dan Nabi dah bacakan kepada sahabat. Nabi dah dakwahkan kepada sahabat dan Nabi dah tabligkan kepada sahabat. Jadi tuan-tuan, untuk mencapai akidah yang betul, untuk mencapai keislaman yang betul, keimanan yang betul, melalui dakwah, melalui Al-Quran, melalui hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak cukup dengan dakwah tuan-tuan. Nabi kata, Allah mengatakan lagi, yatlu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Nabi bukan sahaja membacakan ayat tersebut kepada sahabat, bahkan Nabi mengajarkan isi kandungan yang ada dalam Al-Quran dan hadis kepada sahabat-sahabat, dan Nabi mengajarkan juga apakah hikmah dan hikmah yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Nabi mengajarkan juga kepada sahabat. Jadi untuk mencapai keimanan dan ketakwaan dan keislaman yang betul, perlu ada dakwah, perlu ada ta'lim wa ta'alum, belajar dan mengajar. Perlu ada belajar. Maka di sini termasuklah belajar ilmu akidah, belajar ilmu tasawuf, belajar ilmu fiqh, ilmu yang wajib kita pelajari. Nabi kata talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim wa muslimatin. Mempelajari ilmu itu adalah satu kefarduan ke atas setiap individu lelaki dan wanita. Ilmu apa yang kita nak belajar? 3 ilmu: tasawuf, fiqh dan tauhid belajar. Barulah insya-Allah dengan dakwah yang ada, dengan ta'lim yang ada, insya-Allah kita akan mendapat keislaman dan keimanan yang betul. Dengan Islam dan iman yang betul ini, akidah yang betul ini, insya-Allah kita akan mati dalam keadaan ini, insya-Allah akan menyelamatkan kita daripada azab api neraka Allah Taala. Terus, kita tak nak masuk neraka dulu, masuk syurga tak nak. Kita nak terus selamat daripada neraka dan masuk ke dalam syurga Allah Taala. Dan akhir sekali tuan-tuan, wa yuzakkihim. Tak cukup dengan ta'lim, tak cukup dengan dakwah, tak cukup dengan ta'lim, perlu ada wa yuzakkihim tazkiyah, penyucian hati dan jiwa. Innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkaulah yang maha mulia lagi maha kaya, yang maha bijaksana, tuan-tuan. Tiga-tiga perkara ni adalah penting dalam kita nak menjadi seorang yang betul-betul Islam, seorang yang betul-betul beriman. Dan insya-Allah kita mati dalam keislaman yang betul-betul ni, mati dalam keadaan keimanan yang betul-betul ni, akan menyelamatkan kita daripada azab api neraka terus. Yang 3 perkara: dakwah, ta'lim dan tazkiyah. Kita tidak boleh, di sini barulah ada ta'assub. Kita tak boleh terlalu ta'assub dengan dakwah sehingga kita meninggalkan ta'lim dan tazkiyah. Dia akan jadi macam mana tuan-tuan? Kalau kita terlalu ta'assub dengan dakwah dia akan jadi saya yang bagi hidayah. Dia dapat hidayah sebab saya. Dan dia akan jadi, kita akan ada satu sifat datang, satu sifat menghukum orang lain. Berdosa, kafir, masuk neraka. Kita je seorang yang baik yang masuk syurga. Dia dapat hidayah sebab saya. Sebab saya. Sayalah. Sedangkan Allah kata innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi. Allah tegur Nabi, tuan-tuan. Allah tegur Nabi ketika Nabi berusaha untuk mendakwahkan kalimah la ilaha illallah kepada Abu Talib dengan berusaha yang bersungguh-sungguh. Daripada hidup sampai mati, sampai Abu Talib nak menghembuskan nafas yang terakhir, Nabi masih lagi, wahai Abu Talib, ucaplah kamu la ilaha illallah. Terlalu menginginkan yang Abu Talib mengucap kalimah la ilaha illallah. Dan Nabi doa, ya Allah, kuatkan Islam sama ada dengan Hadrat Umar ataupun dengan Abu Talib. Dan Allah pilih Hadrat Umar untuk kuatkan Islam. Dan Nabi menangis senangis-nangisnya, sedih-sedihnya. Sebab Abu Talib mati dalam keadaan tidak mengucap kalimah la ilaha illallah, sedangkan dia sudah berusaha daripada mula sampai akhir. Dan Nabi merasakan seolah-olah hidayah itu di tangan Nabi. Maka Allah turunkan Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau tidak boleh memberi hidayah kepada orang yang engkau sayang. Yang bagi hidayah siapa? Kerja kita hanya buat dakwah dan kita hanya sampaikan. Tapi kita jangan yakin dengan sebab kita buat dakwah, dengan sebab kita sampaikan, Allah bagi hidayah kepada dia. Tak, hidayah adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hari ini kita dakwah pun tak buat. Dakwah pun tak buat, sampaikan pun kita tak sampaikan. Macam mana orang nak dapat hidayah?
Kalau kita terlalu ta'assub dengan tazkiyah, terlalu ta'assub dengan penyucian jiwa kita akan jadi macam sesat sikit. Saya pernah jumpa satu orang yang dia kata ma'rifatullah. Yang orang yang tazkiyah ni biasa dipegang dengan ma'rifatullah. Saya dah dapat ma'rifatullah tu, saya dah rasa. Awak dah rasa? Tak ada. Saya rasa, saya dengar tu lembu berzikir. Saya dengar daun-daun berzikir, saya dengar. Saya dah dapat. Saya dah masuk ke alam malakut. Kerana saya dah dapat ma'rifatullah tu. Saya dah dapat dah penyucian jiwa tu. Jadi Allah dah angkat hijab daripada saya tu. Saya nampak malaikat. Saya setiap malam jumpa Nabi. Tapi dia tak sembahyang. Itu yang akan berlaku sekiranya dia terlalu ta'assub dengan tazkiyah. Dan begitu juga kalau satu orang tu dia terlalu ta'assub dengan ta'lim, dia akan jadi macam Nabi Musa. Bukan kata Nabi Musa ni jahat, itibar. Dia akan rasa saya lah orang yang paling alim. Saya betul, orang lain salah. Saya betul, orang lain salah. Pendapat saya betul, pendapat orang lain salah. Sedangkan ilmu Allah tu luas. Macam-macam lagi perkara yang kita nak perlu tengok sebelum kita mengatakan saya betul, orang lain salah. Macam lagi benda yang kena tengok. Luas lagi ilmu yang kita kena belajar. Jadi tak dapat tidak tuan-tuan, untuk membezakan, untuk menghindari daripada ketiga-tiga perkara yang buruk yang datang daripada ta'assub dengan dakwah, ataupun ta'assub dengan tazkiyah, ataupun ta'assub dengan ta'lim. Maka kita perlu menjalankan ketiga-tiganya sekali. Dakwah, ta'lim dan tazkiyah. InsyaAllah kita akan selamat daripada perkara-perkara yang buruk tadi. Dan kita akan mendapat keimanan dan keislaman yang betul. Dan dengan keislaman dan keimanan yang betul ni, insyaAllah akan menyelamatkan kita daripada azab api neraka terus tak masuk neraka. Dan insyaAllah akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memiliki akidah yang betul, iman yang betul, Islam yang betul adalah sesuatu yang sangat berharga. Ia akan menyelamatkan kita daripada kekal dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kamu daripada azab api neraka. Bukan diri kamu sahaja, bahkan diri anak isteri kamu pun kamu kena fikirkan bagaimana nak selamatkan mereka daripada azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah sedikit perkongsian di antara maghrib dan isyak. Moga-moga memberi manfaat kepada saya dan tuan-tuan semua, dapat diamalkan dan dapat disampaikan insya-Allah. Apa yang baik daripada Allah, apa yang buruk kerana kelemahan saya, mohon maaf, minta ampun. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.